Kita di dalam rumah masa tu tengah tengok TV, menonton TV. Kedengaran bunyi kambing yang luar biasa. Tak seperti selalu macam bunyi tersepit ke, macam meminta tolong. Lepas tu saya pergi turun bawah, turun dari rumah, pergi tengok untuk buat pemeriksaan. Kemudian saya bertanya, kau buat apa je? Itu saya cakap, kau ajar kau, cakap kan. Jadi tinggallah benda ni. Bagi sesiapa yang dah belajar teknik rahsia yang saya dah share pada minggu lepas, korang sepatutnya boleh nampak setup yang sama telah berlaku dekat Gold. Kalau korang tengok dekat sini, kita ada zone kita punya first top, second top dengan third top. Dan dekat sini ada level istimewa kita yang menyupport sesuatu yang sepatutnya disupport. Kemudian selepas dia telah menyupport sesuatu yang disupport, dia telah buat penerjunan sebanyak 700 pip. Tapi hari ni kita bukan nak belajar cara nak buat 700 pip, 800 pip, 900 pip dalam single entry. Hari ni kita nak belajar cara untuk korang scalping untuk mendapatkan 10 ke 20 pip. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar forex yang disponsor oleh broker Hawk Forex. Dan kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register account melalui affiliate link di bawah dan boleh WhatsApp admin saya untuk confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak. Jadi untuk video hari ini adalah sambungan daripada pembelajaran kita pada siri yang lepas. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sambung pembelajaran kita. Jadi hari tu nota kita terhenti dekat sini. Konfigurasi triple in range boleh digunakan pada mana-mana previous extreme dengan syarat ia mestilah berada dalam previous market cycle. Jadi apa yang dimaksudkan dengan previous market cycle? Jadi dekat sini saya bagi contoh gambaran macam mana nak cerita berkenaan market cycle tu. Jadi downtrend A adalah previous market cycle bagi uptrend B ataupun current market cycle. Jadi pada ketika market sedang melakukan B ni, dia punya previous market cycle adalah downtrend A ni. So senang cerita, market cycle ni adalah trend semasa. So previous market cycle adalah trend sebelum dia. Macam tu. Uptrend B pula adalah previous market cycle bagi downtrend C ataupun current market cycle. So yang C ni ataupun downtrend yang warna ungu ni adalah current market cycle yang paling terkini. Jadi previous market cycle dia adalah dekat sini, warna biru ni. Jadi kan kita punya extreme dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini. Nampak? Extreme, extreme, previous extreme, previous extreme. Jadi kita tengok nota kat sini, konfigurasi triple in range boleh digunakan pada mana-mana previous extreme dengan syarat ia mestilah berada dalam previous market cycle. So dia boleh ambil sampai di sini saja, warna biru ni. Nak ambil sampai sini pun tak apa, yang penting dia dalam previous market cycle. Apa yang dimaksudkan dengan konfigurasi triple in range boleh digunakan pada previous extreme di dalam previous market cycle? Saya terangkan dalam gambar rajah berikut. Jadi dekat sini saya ada lukis beberapa market cycle. Nampak warna oranye ni adalah cycle downtrend. Kemudian dia berubah trend bila wujudnya market structure ni, bila wujudnya structure breaker ni, maka adalah cycle yang baru iaitu uptrend. Kemudian dia bertukar balik jadi warna merah, lepas tu warna hijau balik, macam tu. So setiap ni adalah cycle dia yang tersendiri. Jadi kalau korang tengok dekat sini, price membentuk konfigurasi triple in range menggunakan paras harga pada previous market cycle. Price yang warna merah ni membentuk konfigurasi triple in range. Ada 3 kepala kat sini, first top, second top, third top. Lepas kita tengok dia punya support dekat sini sama baris. So bila sama baris kat sini, dia telah menyupport kaki yang kedua. Ni kaki pertama, kaki kedua kat sini. Ingat balik yang minggu lepas kita dah belajar macam mana nak buat kaki kedua tu ada support. So dekat sini dia jadilah bentuk triple in range. Janji dia gunakan previous market cycle. So macam dekat sini dia guna extreme, dekat previous extreme standard lah. Kemudian dekat warna hijau ni, price membentuk konfigurasi triple in range menggunakan paras harga pada previous market cycle. So sekarang yang price warna hijau ni, dia merujuk previous market cycle adalah yang warna merah ini.
So kita ada first top, second top, third top. Dia punya kaki bersambung dekat sini. Support. Dia jadilah triple in range. Kemudian dia naik lagi. Price membentuk konfigurasi triple in range menggunakan paras harga yang melangkaui previous market structure. Jadi yang warna merah ni adalah dia punya previous market cycle, dan sekarang ni dia mengambil harga daripada yang warna orange ni. Dia melangkaui market cycle current. Bukan current lah, dia punya previous market cycle sini dia melangkaui lagi daripada previous. Maksud dia ambil kat belakang lagi warna orange ni. So dekat sini dia punya first top, second top, third top. Dia punya garis support dekat sini. So ada support, first top, second top, third top. Dia tetap jadi triple in range, cuma dia melangkaui previous cycle tu. Jika dilihat pada contoh di atas, triple in range masih mampu menjalankan tugasnya walaupun diambil daripada paras harga yang melangkaui previous market cycle. Jadi mengapa perlu letakkan syarat untuk tidak melebihi previous market cycle apabila ingin menggunakan setup triple in range? Syarat tersebut dibuat sebagai suatu standard of procedure supaya seorang trader tidak mencari terlalu ke kiri apabila melakukan live trade atau ketika membuat latihan pada market yang lampau. Gaya trading triple in range yang menggunakan ekstrim pada previous market cycle lebih mendekati gaya trading scalping ataupun short term trading yang bertujuan untuk menangkap gerak harga pada price correction ataupun price retracement. Jadi dekat sini saya buat satu gambar rajah untuk cerita apa tu price retracement. Retracement ni yang warna merah ni, pergerakan kecil. Bila dia naik, dia takkan terus naik. Kalau korang tengok chart pun, dia kalau dia nak naik, dia mesti akan tarik sikit. Kalau dia turun, dia akan tarik sikit. Dia takkan terus turun. Tak ada. Dia lepas turun, dia akan tarik sikit. Dia turun, dia tarik sikit. So perbuatan yang tarik sikit tu kita panggil sebagai retracement ataupun correction. Dan pergerakan yang besar tu kita panggil sebagai impulse. So macam dalam gambar ni adalah contoh uptrend. Jadi dia punya impulse adalah dia punya bullish movement ataupun pergerakan ke atas, bullish movement, dan dia punya correction ataupun retracement adalah bearish movement yang kecil ni. Okay. Jika terlalu fokus kepada peluang dalam retracement, kita mungkin akan terlepas pandang peluang pergerakan harga yang lebih utama, iaitu pada impulse move ni dalam current cycle ataupun current trend. Kalau korang tengok kat sini, kalau korang terlalu fokus nak entry dekat sini, korang akan terlepas peluang nak buy dekat sini, nak buy dekat sini. Sepatutnya retracement tu cuma aku akan sell sekarang sebelum dia sampai dekat tempat aku nak buy. Macam tu. Walaupun begitu, kita masih perlu ambil tahu cara untuk menangkap retracement move, kerana pada pengakhiran sesebuah market cycle, retracement move akan bertukar menjadi impulse. Oleh itu, mari kita sambung pembelajaran kita. Jadi apa yang kita akan belajar hari ini lebih kepada setup scalping, bukan setup yang macam swing ke apa yang macam selalu saya ajar. Ni lebih kepada scalping ataupun short term trading. Tapi kadang-kadang kita punya setup scalping ni dia boleh bertukar menjadi swing. Jadi nak tak nak kita kena belajar juga berkenaan ni. At least kita tahu sedikit sebanyak macam mana kita nak entry dekat retracement. Sebab sebelum dia nak jadi trend yang baru, ni mesti retrace dulu. Lepas tu bila dia break satu level yang significant ataupun satu tempat yang important, maka terwujudlah trend yang baru. Nice. Triple in range kali ini boleh muncul dalam pelbagai bentuk, namun sifat asasnya masih kekal sama, iaitu mempunyai 3 kepala dan kaki kedua yang disupport. Bergantung pada kedudukan support pada konfigurasi triple in range, ia akan membantu dalam mendapatkan konfigurasi triple in range yang terbaik untuk setup ini. Dan setup ini merujuk kepada setup extreme di previous market cycle. Jadi ini adalah contoh pertama triple in range, yang ni versi good. Good lah, maksudnya nice. Second leg disokong oleh paras harga support di kawasan first top. So dekat sini kalau korang tengok ada kosong ni, maksudnya ni lah dia bergerak jauh ke, dia buat trend apa ke, semua kejadah dia nak buat lah. Tapi dekat area first top ni dia ada support. Macam yang minggu lepas kita dah bincangkan, dia duduk dekat belah kiri tu. So kat sini ada support, sini ada support, maka terwujudlah second leg yang telah disupport ataupun disokong. Jadi untuk dapatkan gambaran yang lebih jelas berkenaan setup ni, jom kita tengok dekat chart. Jadi dekat sini saya jumpa satu contoh untuk sell dan satu contoh untuk buy juga. So yang pertama sekali kita akan tandakan dia punya structure untuk nampak dia punya cycle. So kita tanda yang paling atas ni sebagai kita punya pucuk cycle je lah. So high, Apa so high? low, lower high, lower low, lower high, lower low. So kat sini ada extreme, previous extreme, previous extreme. Dia yang ke belakang lagi daripada previous extreme. So bila kita guna triple in range
range ni dia dah tak kisah dah. Extreme dengan previous extreme, korang boleh guna lebih lagi daripada tu. Tapi korang punya TP level pun dia akan berubah lah. Jadi kita boleh buat penandaan. So dia punya triple top bermula dari sini tu adalah triple top zone kita. So ni kita punya first top, second top, third top. Kaki dia dekat sini lah, yang paling bawah pun kat sini. So kita nak cari apa yang boleh support kat dia. So sebab kita nak ambil contoh yang support belah kiri ni, kita boleh ambil dekat sini. So sini korang punya support, lepas tu lagi satu S dekat sini. So yang penting dekat sini, untuk korang ambil level support ni, korang boleh pilih dua. Sama ada korang nak dekat dia punya body ataupun korang nak dia punya shadow. Antara dua lah, pilih lah antara dua korang nak. So saya ambil kat body sebab body je berinteraksi kat sini. Kalau kita ambil shadow tak kena. So di antara dua ni je. So kat sini kita boleh tanda lah dia punya second leg. Second leg. So dekat sini dia punya first leg dekat sini. Sebab jarak daripada first top ke second top. Sekarang kita tanda first top, second top. First top, ini second top. Ni kita punya third top. Line ni adalah kita punya alternative neckline. Inilah kita punya target. Kalau tengok dekat nota tadi, nampak target di alternative neckline. So untuk setup ni korang target sampai alternative neckline saja. Tapi kalau korang nak swing ke apa ke, korang akan ambil sampai dekat ni lah. Dia punya range ni, extreme yang semasa korang ambil. Korang entry dekat extreme yang ni, maka korang punya TP maksimum adalah dekat extreme sini. Tapi kita lupakan ni dulu sebab kita hari ni nak belajar scalping. Korang kan suka scalping. Follow apa VIP signal scalping, iklan-iklan scalping Lambo, scalping M1, scalping pelbagai jenis scalping minat sangat scalping kan. So hari ni saya ajar scalping. Tak tahulah seronok scalping. Korang komen kat bawah seronok ke tak scalping. So kat sini dapat dalam 40 pip. Alternative neckline ni adalah korang punya TP. So sampai je dekat alternative neckline, korang boleh close lah position korang. Ni cuma untuk scalping saja. Sebab dia dah melawan trend ni. Nampak? Trend dah pecah, nak buy dah apa semua. Walaupun dekat sini korang tengok turun, ni benda yang dah jalan. Bila korang jumpa benda yang belum jalan, korang akan kesusahan. Okay? Okay, sekarang ni untuk setup buy pula. Dekat buy saya nampak dekat sini dia punya apa? First bottom, second bottom, third bottom. Okay, rupa structure dia lebih kurang macam ni lah. Kita tukar color dulu. Kita buat warna biru lah contoh Okay, so low, high, high low, high high, high low, high high. Lepas tu dia buat low low kat sini. So kita sampai sini je lah. So dekat sini adalah cycle yang kita boleh refer. Janganlah korang ambil yang dekat hujung-hujung ni apa semua. Sebab cycle dia dekat sini je. So ni adalah maximum cycle yang kita boleh ambil. Dan dia memang sampai dekat maximum. Dan sekarang kita nak cari dia punya resistance lah. So dekat sini dia punya resistance. Sini resistance. Lepas tu sini dia punya second leg kan. Betul tak second leg dekat sini? Kita tanda dia punya kepala. Okay, dekat sini first bottom, second bottom, third bottom. So third bottom ni kita punya entry lah. Jadi jarak daripada first bottom ke second bottom, dekat atas ni adalah dia punya first leg. Lepas tu dekat sini dia punya second leg. So dia punya resistance mana? Kita tanda resistance dia. Okay, resistance. Sini pun resistance. So resistance ni make sure korang cari dekat second leg ni lah. Bukan suka hati ambil dekat mana-mana ke apa ke. Mesti dekat second leg. Second leg ni kat mana nak cari? Second bottom ke third bottom ni dia yang point yang paling rendah antara dua ni. So bila third bottom ni dah kembali ke second bottom, korang akan dapat lah dia punya second leg dia. So second leg ni pula korang kena cari ada tak resistance ke support. Bukan support lah, untuk triple bottom in range ni korang kena cari ada tak resistance yang apa sama level dengan second leg dia. So kalau ada korang boleh ambil lah. So korang pun entry dekat sini. Kita lupa nak tanda entry tadi kan. Tapi kita tanda entry untuk yang bottom ni je lah. Korang layan je lah. So ni alternative neckline. Ni korang punya entry. Ni adalah korang punya SL. So entry berdasarkan base dekat sini. Betul ke base? Ke peak candle lah. Berdasarkan peak candle dekat sini. Tak nampak pula. Peak candle dekat sini. Lepas tu SL just below peak candle korang. Lepas tu TP korang sampailah alternative neckline. So korang dapatlah scalping. Scalping sampai sini tutup 48 pip scalping. 48 pip scalping ke? Korang join signal VIP 48 pip scalping ke? Bukan. Ke 1 pip dah tutup, 2-3 pip dah BE. Macam tu. Kepala bapak kau. Depend lah pada korang. Macam saya ni, bagi saya scalping lagi. Kalau swing macam mana? Swing daripada sini sampai dah bawah. Macam tu baru swing 300 pip. At least
100 pip tu okey lah. At least 10,000 ke, paling kurang pun 15,000 lah. So ni contoh untuk triple in range di mana dia punya resistance ataupun support dekat area first stop. So nampak dekat nota ni bagi tahu dekat first stop ni ada support, lepas tu dia berinteraksi dengan second leg. Support dekat sini adalah second leg dia. Kemudian contoh yang kedua, triple in range jenis good juga, tapi second leg disokong oleh paras harga support di kawasan second top. Maksudnya dekat second top ni, second top dekat sini lah. Ni second top. Okay, ni second top. So dekat area second top ni dia ada support yang menyaport kaki dia ataupun support yang menyokong kakinya. So support-support ni akan menjadikan alternative neckline yang akan menjadi kita punya target. Tapi kita punya entry level tetap berdasarkan base ataupun peak candle dekat first top. Macam biasa, untuk dapatkan gambaran yang lebih jelas, kita akan tengok dekat chart. Okay, so dekat CAT CHF ni saya jumpa satu contoh untuk setup sell. So kita tanda dulu dia punya first top punya zone. So saya akan ambil peak candle kat sini. Peak candle sini, second top dengan third top dia dekat tepi ni. Okay, so kita tengok peak candle ni boleh jadi pucuk tak? Nampak? 2 kali ganda, kiri 2 kali ganda, kanan pun 2 kali ganda. So sekarang kita tanda dia punya second leg adalah dekat sini, sebab ni adalah dia punya second top. Kemudian dia datang balik kat sini, dia jadi third top lah. Bukan maksudnya nak jadi benda yang dah jadi macam ni baru korang tanda. At least tunggu price dah sampai dekat dalam zone baru korang decide, okay, dia nak buat triple top. Bukan terus awal-awal letak sell limit ke apa. Tak ada kan. Macam style saya ni banyak trade yang menggunakan instant. So dekat sini dia punya second leg. Jadi kita nak cari support yang menyaport dekat sini. Support yang menyaport, support yang menyokong second leg. So kita boleh nampak dekat sini lah. Kita tanda pada body. Okay, kat sini adalah support, support, support. Dan support dekat sini juga adalah dia punya second leg. Okay, second leg. Ni dia punya first top, second top, third top. So kita tandakan kita punya entry based on peak candle ni. SL just above peak candle. Kita punya TP adalah dekat SS ni lah. SS tu apa? Bukan screenshot. Ni SS, alternative neckline. Okay, alternative neckline. So daripada entry ni korang floating dalam 2 pips. Lepas korang TP sampai 28 pip. Okay lah, 28 pip. Korang cakap korang minat scalping, so janganlah expect too much Pedih hulu hati. Kita lupa nak tanda dia punya cycle kan. Jom kita tanda cycle. Mana okay. So ni yang paling top dia. Okay, high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Break ke? Break lah kot. Ni bawah sekali break ke? Tak break. So lower low, lepas tu high high. So kat sini dia buat structure breaker. So dia break sampai previous extreme. Sampai extreme sebelum dia. Janji dekat dalam cycle yang sama lah. Macam dekat sini, ni adalah extreme, previous extreme. Ni previous extreme. So dia dalam previous extreme, tak kisah previous extreme macam mana pun, janji dia dalam cycle yang sama. Janganlah korang ambil daripada yang sebelah macam ni. Contoh yang saya tak nak, daripada belah sini pun korang ambil. Sampai ke sini korang nak cari triple top. Jangan jauh sangat. At least dalam satu cycle je. Macam saya lukis kat sini, satu cycle saja. Faham Kalau korang tengok gambar kat sini, saya screenshot kejap. Korang tengok nota ni saya buat. Nampak warna oren. Ni oren. Ni adalah oren. Lepas tu biru, lepas tu merah, lepas tu hijau. Kalau boleh, hijau ni dia berinteraksi dengan yang warna merah sahaja. Yang biru ni dia berinteraksi dengan warna oren. Macam sama ngam-ngam contoh. So warna oren ni dia berinteraksi dengan hijau, memanglah turun. Tapi tak recommended lah sebab korang dah tengok terlalu jauh. Okay, so sekarang kita nak tengok contoh untuk buy pula. Okay, so dekat gold ni saya jumpa satu setup buy. Kat sini ada satu triple top betul lah, triple top in range. Ni adalah resistance, ni pula adalah resistance. Dan resistance kat sini adalah dia punya second leg. Nampak tak? Second top, third top. Maka dekat sini adalah dia punya second leg. First leg yang paling pucuk kat sini lah. Jauh sangat dah tu. Ini punya second leg. Lupa nak tanda dia punya structure tu kan. Dia punya cycle. Jom kita tanda cycle. Low, high, high low, high high, high low, high high. Boleh lagi tanda. Lepas tu dekat sini lower low. Ada pecah ke dia? Tak ada. Tak ada yang buat structure baru ke apa ke. So memang betul lah, dia refer dekat cycle sebelum dia. Okay, ni adalah cycle yang semasa. Ni pula adalah cycle yang sebelum dia. Dan dalam cycle yang sebelum dia tu ada satu double bottom punya ni lah. So dekat sini extreme. Yang kita ambil ni pula adalah previous
previous extreme. So dekat sini adalah kita punya base zone yang kita ambil daripada kita punya first top. Dan kalau ukur pun memang 2 kali ganda, so kita boleh jadikan dia sebagai pucuk. Jadi sekarang kita buat penandaan je lah. Okay, sini first top, second top, third top. Kat sini kita punya resistance. So bila kita ada 2 resistance, kita ada dia punya alternative neckline. So N3 dekat sini, SL dekat sini. So N3 SL ada, cukup, settle. So korang dapat profit berapa? Tengok. So korang dapat TP daripada situ ke sini berapa? Dalam 197 pip. Oh, goal patutlah. Okey lah, scalping ke? Scalping. 190 pip adalah scalping. Yelah sangat. Scalping dekat H4. Ni contoh saja. Pergerakan ni korang boleh je cari dekat lower time frame ke apa ke. Ni cuma contoh pergerakan. Macam korang tengok kat sini ni kan, dia punya apa, high range extreme. Patut korang target lah sampai sini. Lepas tu dah di break, korang target semula dekat sini. Tu bagi saya adalah swing trading lah, sebab dia memang ride the trend. Kalau macam ni dia just sampai SNR macam ni, bagi saya scalping je lah. Scalping ke intraday macam tu. Okay. So dah ada contoh untuk buy, dah ada contoh untuk sell. Jadi sekarang kita teruskan pembelajaran kita. Triple in range jenis best. Best ni bukanlah terbaik, maksudnya boleh swing jauh-jauh ke apa. Korang jangan lupa, ni adalah teknik scalping. Maksudnya dia sekejap je, dia boleh tembus, dia boleh apa semua, sebab dia scalping kan. So dia best ni maksudnya yang saya bagi personally lah, saya suka tengok bila dia dalam bentuk macam ni. Itulah maksud best bagi saya. Jadi itu ke kaedah dia? Bukan. So triple in range jenis best ni, second leg disokong oleh paras harga support di kawasan first top dan second top. Nampak tak, dekat first top dekat sini dia ada support, dekat second top dekat sini pun dia ada support, dekat kaki second leg dia pun tu ada support. So at least ada 3 lah support dia. Support dekat sini, support dekat sini, support dekat sini. So kita punya target tetap dekat alternative neckline. Cuma kalau dia keluar dekat chart dalam bentuk macam ni, saya memang suka. So bila saya suka tu, saya entry lah. Tapi saya scalping je lah. Macam bak kata apa, ni lah orang pro scalping, dia akan sebut macam ni lah. Cukup 10 pip cukup 20 pip cukup asal biru close cukup macam tu. Korang akan belajar cakap cukup Bagus lah orang scalping ni. Dia bersyukur. Dia say cukup. Tapi dia trade lagi kan. Dia berkecelaru sikit. Dia tak tahu dia cukup ke tak cukup sebenarnya 10 pip, sebab dia trade lagi nanti. Tapi tak apalah, dia cumulative. Scalper ni dia 10 pip memang sikit kita tengok, tapi dia 10 pip tu 10-20 kali. Tapi korang kena ingat, setiap kali korang masuk dekat dalam market, korang dah expose account korang dengan risiko. So setiap kali korang buka adalah risiko baru bagi korang. Macam style saya suka swing, ataupun saya suka apa, position lah, masuk dalam market lama-lama, sebab saya cuma expose diri saya pada risk satu kali je. So saya risikokan akaun saya satu kali. Lepas tu bila dia dah profit, dia running, okay, saya dah tenang dah. Alright, saya dah boleh main game. Yeah boy. Tapi macam scalping pula, okay, dia expose account dia dengan risiko satu kali. So satu kali tu dia expose dapat 10 pip, dia close. Hati dia tak tenang. Sebab apa? Tak cukup. Walaupun dia cakap cukup Kepala bapak kau. dia tak cukup. Apa bukti dia tak cukup? Dia trade lagi. So bila dia trade lagi, dia sekali lagi telah exposekan account dia pada risiko. So bila expose account dengan risiko banyak kali, korang akan jumpa keadaan di mana korang akan terlipat juga. Macam saya swinger pun terlipat juga. Cuma dalam 2-3 bulan mungkin sekali kena SL. Macam tu. Tapi bagi scalper ni, sebab dia lagi banyak buka, lagi banyak risiko korang untuk loss. So macam style saya suka buka sekali, tinggal, lepas tu swing je lah. Tapi saya menghormatilah semua style trading. Saya sendiri adalah seorang scalper, intraday, swinger, position. Sombong amat. So saya adalah 4 jenis trader ni, dan saya berhak untuk mengatakan pendapat saya berkenaan 4 jenis style trading ni, sebab saya boleh buat semua. Kalau korang nak saya scalping pun boleh, korang nak saya swing pun boleh, korang nak saya position lebih pada setahun pun saya boleh. So saya boleh lah bercakap pasal benda ni, sebab saya boleh buat benda tu. Okay.
banyak mengapu lah Enzo ni. Saya beramal. Jadi untuk triple in range yang jenis best ni, second leg dia disokong oleh paras harga support di kawasan first top dengan second top. Nampak? First top, second top. Ni bukan first top, second top lah. First top dekat sini. Dekat sini first top, dekat sini second top. Tapi dekat area ni ada support. Dekat area ni ada support. So support yang sebaris ni dia telah menyupport ataupun menyokong second leg. So second leg ni dia jadi support juga. Tapi dekat sini lah second leg dia. So bila dia jadi bentuk macam ni, saya memang suka lah. Tapi bila saya suka pun bukannya benda tu confirm profit ke, confirm sampai TP ke. Tapi saya suka. Jomlah kita refer chart untuk nampak gambaran dia. Okay, so dekat USD CAD ni saya jumpa satu contoh untuk sell. So saya ambil peak candle kat sini. Tarik sampai sini lah. Cukup tak 2 kali ganda? Cukup. So kita dah ada first top kat sini, second top dekat sini, third top dekat sini. Jadi ni adalah kita punya second leg. So second leg kat sini, first top, second top, third top. So kita cari kita punya support kat sini dengan dekat area sini, ada tak? So support dekat sini. Nampak tak? Dia berinteraksi kat sini hujung shadow. Dekat sini dekat body. Kita tak nak tiba-tiba dekat sini apa? Dekat sini tengah-tengah shadow macam ni. Dekat sini body saja tak nak Dia nak at least dia bertemu shadow dengan shadow. Shadow tu body, body tu body. So dekat sini shadow, body, shadow. Shadow tu dekat second leg dia lah. So ni adalah dia punya support. Sini pun support. So ni adalah kita punya alternative neckline. Ni kita punya entry, ni kita punya SL. Alternative neckline, entry, SL. So kita lupa nak tanda dia punya apa tu? Dia punya cycle. Saya rasa kat sini kena lipat high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower low, lower high, lower low. Kat sini break belum. Dia break kat sini. So kat sini kita tukar color lain. Higher high. Oh, dia buat fake. Alhamdulillah, tak payah baiki. Dia buat fake structure breaker sebab dia tak di follow up oleh satu trend. Korang kena tahu dalam end of trend, structure breaker dia mesti create new high, cannot break previous low. Dia punya previous low dekat mana? Dia punya previous low adalah dekat sini, dekat yang warna biru ni. Jadi untuk confirmkan dia tak boleh break previous low, dia kena break lagi satu. So dekat sini dia tak ada break lagi satu. Lepas tu dia buat penurunan dekat sini. So dia telah melakukan correction. So sebarang zone yang dekat dalam structure ni akan dibuat betul lah, akan dikorekkan, akan dibuat correction. Betul gaya saya dah mengapu ni. So dia jadilah macam gini. So last sekali structure breaker dekat sini. Structure breaker kat sini. So jadilah kita punya entry tu. So kat sini extreme, previous extreme, previous extreme, previous extreme. So entry kita dekat previous extreme. So kita tengok, kalau korang guna SL dah kena SL. Kalau korang menggunakan sistem cut loss, dia cuma tinggalkan shadow. So dia turun sampai 20 pip. So 20 pip cukup walaupun lepas tu dia turun banyak. Korang kan nak scalping je, 20 pip cukup Kepala bapak engkau. So jom kita cari untuk contoh buy pula. Okay, so dekat gold ni saya jumpa satu setup untuk buy menggunakan peak candle nampak peak candle kat situ. So kita tanda peak candle dulu. So dekat sini adalah dia punya second top, third top. So dia punya kaki adalah dekat situ. So dekat sini adalah dia punya kaki lah. So kita tandakan dia punya resistance dekat belah sini dengan sini. So ni line resistance dia. So sini korang boleh tengok ada apa? Ada resistance dekat body. Kat sini ada shadow. Kat sini shadow. Lepas sini pun dekat tengah-tengah shadow macam tu lah. So dapatlah setup yang belah kiri pun ada resistance, belah kanan pun ada resistance. So kita boleh mulakan penandaan. Sini kita punya second leg, resistance. Kat second leg pun adalah resistance. Ini adalah kita punya first bottom. Ini pun second bottom. Sini kita punya second bottom. Ini adalah kita punya third bottom. So kita punya entry berdasarkan peak candle dekat sini. Lepas tu kita punya SL just above pula, just below peak candle lah. So siapa yang guna SL memang kena SL lah dekat third bottom ni. So yang menggunakan sistem cut loss, tiada candle ataupun body yang close lebih daripada zone ni, jadi korang boleh hold sampailah ke korang punya TP. TP korang kat mana? Dekat alternative neckline. Alternative neckline, entry, SL. So dekat sini korang floating dalam 6 pip. Lepas tu korang dapat reward ataupun TP dalam 15 pip macam tu. Okey lah, 15 pip scalping dekat gold. Ramai ke yang buy gold? Why are we still here? Just to suffer. Every night I can feel my leg and my arm, even my fingers.
Jadi sampai di sini saja kita punya pembelajaran untuk siri kali ni, dan insyaAllah saya akan start masuk topik chart pattern lain pula minggu depan. Sebab dah lama sangat kan kita belajar berkenaan triple top, triple bottom, double top, double bottom. Siap ada yang tanya, ada quadruple bottom ataupun quadruple top pula ke lepas ni? Sebab dah ada triple, mesti ada quadruple pula kan. Tak ada, triple tu dah maksimum. Kalau lebih daripada tu kita still boleh entry selagi mana zone tu tak dipecahkan. Cuma ilmu berkenaan triple bottom, triple top ni belum berakhir. Banyak lagi saya nak cerita, tapi kalau saya cerita semua korang akan bosan lah. Syed belajar triple top je bosan lah. So saya akan masuk pattern lain lah. Tapi dalam bosan-bosan ilmu triple top ni, kalau korang dapat belajar betul-betul berkenaan triple in range yang saya belajar saya ajar minggu lepas, korang dapat tangkap pergerakan goal yang dia buat penerjunan sebanyak 700 pip. Bukan sikit tu. Tapi tak apa, benda dah lepas, korang still boleh belajar benda ni. Still akan keluar lagi pada market-market yang akan datang. Dia bukannya tak akan keluar dah, dia sekali keluar lepas tu dah terlepas sampai bila. Tak. Kalau korang invest masa korang sekarang untuk belajar, praktis betul-betul, belajar dulu kat demo, lukis banyak-banyak. Ada orang tanya kenapa nak kena lukis, nak kena screenshot banyak-banyak. Benda tu semua untuk korang punya subconscious mind. Untuk korang boleh tengok dan nampak semua benda. Korang boleh nampak sebelum price bergerak lagi. Sebab apa? Saya beramal. Benda yang dah ada bentuk pattern tu dah ada dah dekat depan mata korang. Macam mana pattern tu akan melengkapkan diri dia. Sebab korang dah tengok beribu-ribu chart yang pergerakan dia sama. Sebab tu lah kena praktis, kena lukis. Nak bagi korang punya muscle memory dalam otak korang ni boleh nampak benda tu. Macam kita berjalan lah. Masa kecil dulu kita nak belajar berjalan, kaki kiri dulu ke kaki kanan dulu, ke kaki kiri 2 kali. Tapi lama-lama bila dah besar, benda tu semua dikawal oleh korang punya subconscious mind. Korang berjalan tanpa perlu berfikir. Sama juga nanti lama-lama bila korang trade tanpa perlu berfikir. Korang dah nampak dah nak pergi mana. Masa tu baru Alam Bazrah dipanggil alam tarik mata. tapi nak capai ke level tu korang perlu experience yang lama lah. Dan praktis pun bukan senang. Korang kena praktis beribu-ribu chart. Tengok. Dan saya akan masuk pattern lain sebab saya nak bagi korang rest lah. Asyik tengok triple top nanti semua benda korang panggil triple top nanti. So kita masuk pattern lain supaya korang punya minda terbuka sikit. Jadi itu je saya nak cakap. Kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Kalau korang ada nak tanya apa-apa, boleh komen kat bawah. Dan kalau korang belum subscribe, boleh subscribe ke YouTube channel ni. Macam biasa, ada iklan daripada sponsor. Siri ni disponsor oleh broker Hot Forex. Kalau korang nak support kita punya sponsor dan nak teruskan siri belajar ni ada konsisten setiap minggu, boleh register account melalui affiliate link di bawah. Dan boleh WhatsApp admin saya untuk confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak. Jadi saya tak nak mengapu panjang dah. Assalamualaikum. Bye.